Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Singkirkan tabiatmu, hawa nafsumu dan syaitanmu, dan jangan bergantung kepada semua itu. Jika ini sudah engkau buat, maka isyarkan permusuhan di antaramu dengan teman-teman yang jahat itu. Jangan lagi engkau berkawan dengan mereka sehingga mereka mengikut jejak langkah kamu. Taubat itu adalah hati kerajaan. Siapa yang bertaubat dan tidak mengubah apa yang pernah dia lakukan sebelum bertaubat itu, maka dia telah berdusta dalam taubatnya. Jika engkau ubah sikapmu, nescaya Allah Ta'ala akan ubah apa yang engkau tangguh. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Surah Ar-Ra'd ayat ke-11. Jangan sampai engkau suka menganiaya orang lain di dunia. Kelak engkau akan dihukum di akhirat. Berlaku adil di dunia supaya engkau tidak dipesongkan dari jalan menuju syurga. Kegelapan itu terjadi apabila orang meninggalkan keadilan, maka dipesongkannya dari jalan menuju ke kampung ahli keadilan. Maka setiap sesuatu itu dilakukan pada tempatnya supaya terjadi bagimu suatu tempat di sisi Allah Ta'ala. Begitulah keadaan di akhir zaman ini. Aku lihat kamu suka mengubah dan menukar, dan kerana itu aku bimbang kelak kamu nanti diubah dan ditukar. Mesti nanti ada sesuatu yang diubah dan ditukar. Akan tetapi apa yang dipandang itu mesti disembunyikan. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, wasiat dan nasihat, peringatan dan i'tibar daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullahi alaih tentang bagaimana perlunya yang pertama kita bermujahadah melawan tabiat, yakni kebiasaan kita, hawa nafsu kita dan syaitan kita. Dan perkara yang kedua ialah memusuhi orang-orang yang jahat. Tidak menjadikan mereka teman pendamping kita, sahabat perjalanan dan percakapan kita. Dan yang ketiga ialah taubat yang benar. Taubat yang sebenar yang patut kita lakukan. Dan perkara yang keempat ialah berlaku adil. Jangan menzalimi sesiapa pun, walaupun makhluk itu bernama binatang, apatah lagi manusia, apatah lagi orang beriman, apatah lagi di kalangan orang yang dekat dengan Allah SWT. Dan yang kelima ialah jangan suka mengubah, meminda, istiqamah dengan kebaikan yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Baik, ini perkara-perkara yang disentuh oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullahi alaih. Perkara pertama ialah bagaimana dalam melakukan perjalanan menuju Allah ada beberapa perkara yang menjadi akabat penghalang kita, atau yang melambatkan kita, atau yang menjadikan kita lemah dan tidak bertenaga. Andai kata kita sampai dalam keadaan penat, terbeban, sampai dalam keadaan yang merosakkan banyak perkara. Maka perkara pertama yang perlu kita tangani ialah kebiasaan kita.
Setiap manusia ada kebiasaan dia. Makan, minum, tidur, cakap, sembang, bekerja, berhibur, melancong. Maka itu kebiasaan. Maka perhatikan setiap kebiasaan kita. Ya, kalau kita lihat dalam perjalanan hidup kita, kita ada ibadat. Ini kita bercakap keadaan orang mukmin biasa, macam kita, macam saya, macam tuan-tuan. Kita ada perjalanan ibadat, ada Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, seterusnya. Kita mungkin ada kuliah dan seterusnya. Kemudian ada tabiat biasa kita. Pagi kita pergi kerja, pergi kebun, pergi ke laut, kita pergi kedai, sampai ke suatu tempoh petang. Dan demikian juga bila cuti umum, cuti peristiwa, cuti tertentu, maka kita ada kecenderungan itu dan ini. Baik, perhatikan setiap tabiat kita. Apakah ia merugikan kita atau tidak? Dan perjalanan umur kita akan menentukan tabiat mana yang perlu dikekalkan, atau dikurangkan, atau mesti dibuang. Walau ia tidak salah, tetapi ia boleh membahayakan kita. Umpama begini tuan-tuan sekalian, kita suka main bola. Tuan-tuan suka main bola futsal. Tapi tuan-tuan tahu bila dah tua, kalau kekalkan tabiat itu membahayakan kita. Kita mungkin mati di gelanggang. Kita mungkin mati di gelanggang, mungkin mati tengah bermain. Umpama kita suka main motor besar. Tabiat kita memang suka. Hobi kita. Tapi bila sampai satu masa, mungkin motor besar tu pun kita tak larat. Dia tindih kita pula. Kita mengetahui kemampuan kita. Mengetahui jangka hayat setiap tabiat. Setiap tabiat dia ada jangka hayat. Bahkan orang yang cerdik, dia tahu menilai jangka hayatnya dengan lebih cepat. Jadi kebiasaan kita, misal saya katakan, ini kebiasaan saya. Bahawa saya akan pergi kerja sekian waktu, balik sekian waktu. Maka saya mengetahui tidak selamanya saya boleh kerja dengan tempoh sepanjang itu. Kerana kita makin tua, kita makin dekat dengan kematian, kita makin dekat dengan panggilan Allah SWT. Maka bagaimana saya mula mengubah tabiat-tabiat ini dengan perkara yang lebih bermanfaat. Bermula dengan pengisian yang lebih bermanfaat, dengan kualiti waktu itu sendiri. Dan semua tabiat yang saya lakukan ini sekadar untuk menguatkan kembali agama saya. Kalau dulu tuan-tuan kita buat benda ni sebab kita hobi, kita suka. Hari ini untuk kuatkan agama. Kuatkan agama saya. Kalau saya minat jogging, katakan saya minat jogging setiap pagi, jogging 10-20 km, 30 km, minat jogging. Maka bagaimana saya nak ubah tabiat tadi sehingga saya berniat jogging tadi untuk kuatkan agama saya, bukan fizikal saya. Yang menguatkan fizikal semata-mata berakhir dengan kematian. Ramai yang jogging mati. Ramai yang buat kebiasaan yang dirasa boleh sihat, boleh panjang umur, akhirnya berakhir hidup dia. Tapi yang saya buat tadi untuk kuatkan agama, supaya mungkin saat bila saya jogging saya tak ngantuk. Jadi saya boleh dengan kuliah lebih konsisten, saya boleh baca Quran, saya lebih cergas dalam buat ibadat. Baik, ambil tabiat yang boleh kuatkan akhirat kita. Buang tabiat yang boleh menghalang akhirat kita. Dan kurangkan tabiat yang mengurangkan kualiti akhirat kita. Contoh saya duduk main badminton malam-malam, subuh saya bangun lambat sikit. Itu memang tabiat saya, suka main badminton. Dah kerjanya cikgu atau kerjanya siangnya sibuk, malam baru dapat sewa court gelanggang badminton, mainlah pukul 11, 12. Tapi esok saya bangun subuh lambat. Mungkin komah baru bangun. Maka ini merugikan saya. Walau saya tak pernah tinggal subuh, contoh. Saya tak minat main badminton, saya bagi contoh. Sahabat-sahabat saya yang suka main badminton malam-malam. Akhirnya esok subuh jadi masalah dia. Bukan kita kata dia tak sembahyang subuh, solat. Tapi tertinggal jemaah, tertinggal takbiratul ihram, masbuk. Pada umur nak masuk kubur dah. Jadi jangan lakukan kebiasaan yang mengurangkan kualiti akhirat. Dek saya sibuk dengan dunia, akhirnya saya tertidur dalam hal-hal akhirat. Dalam hal dunia kita tak tertidur, dalam akhirat kita tertidur. Maka saya perhatikan sana, kerana saya melakukan benda-benda kerja yang memenatkan badan saya. Maka saya kurangkan. Sebab itu bila kita lihat para ulama menasihati kita, bagaimana kita nak dapat qiyamul lail, kita tidur awal. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebut beberapa perkara yang boleh membantu qiyamul lail. Antara perkara pertama yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ialah tidur awal.
Memang tabiat saya tidur lambat. Misalnya sebab saya buat benda tu, buat benda ni. Tapi bila dia merugikan akhirat saya mesti ubah. Saya mula tidur pukul 10 malam untuk saya bangun 4 pagi. Saya tidur kualiti masa yang sama 6 jam. Misalnya. 10, 11, 12, pukul 4 bangun. Kalau saya tidur pukul 12, saya bangun pukul 6 pagi. 6 jam juga. Sempat subuh. Subuh dah 6, 10, 6 suku. Tapi saya mula melihat mana tabiat yang merugikan akhirat. Kita kata tabiat ni ada yang membantu akhirat kita. Okey, itu tuan-tuan boleh teruskan. Ada tabiat yang menghalang akhirat kita. Tinggalkan. Dan ada tabiat yang mengurangkan kualiti akhirat kita. Kualiti akhirat kita mudah berkurangan. Patut boleh ngaji Quran lama, tak boleh. Patut boleh solat lebih lama, tak boleh. Tanpa boleh duduk kuliah lebih lama, tak boleh. Kualitinya hilang. Walau kita memerlukan hak akhirat ni. Kita amat memerlukan. Umpama macam ni tuan-tuan, bila rumah terbakar, yang paling kita perlukan apa? Fire extinguisher. Itu paling kita perlukan. Kita lupa yang lain. Bukan yang lain kita kata tak perlu, tapi yang paling perlu ketika itu. Waktu kapal karam, apa yang paling perlu? Pelampung. Apakah makanan tak perlu? Perlu. Makanan perlu, minuman perlu. Tapi yang paling perlu pelampung. Orang sanggup buang makanan untuk cari pelampung. Kalau sana makanan, sini pelampung, kita berenang kat mana? Kat pelampung ke kat makanan? Saya tak rasa orang berakal berenang pergi kat makanan. Walau dia tahu penting. Tapi pelampung tu lebih penting. Sama juga agama, bila kita sampai umur tertentu. Apakah masa ni dunia lebih penting dari agama kita? Ya, kita tahu kita dalam kebakaran sekarang, kita dalam karam sekarang. Kita perlu selamatkan diri kita, agama kita. Ambil yang agama ni. Biar betul-betul selamat agama, maka sila ambil yang lain. Ni agama kita masih huru-hara lagi. Lalu kita mengkalkan tabiat. Ustaz, saya gini Ustaz, kuliah memang tak sempat lah Ustaz. Saya buat benda ni. Lihat, kita pertahankan tabiat yang merugikan akhirat. Walau umur kita, waktu sekarang, benar-benar kita perlukan agama. Nak betulkan balik perkara yang kita buat, perkara salah yang kita lakukan. Kita nak muhasabah balik, di mana kelalaian kita, mana yang patut kita baiki. Tentu kalau rumah kita rosak banyak. Rumah kita rosak banyak. Apakah kita ada masa untuk berseronok di bawahnya, atau kita sibuk baiki rumah? Pasti kita ni sibuk baiki rumah, duit pun habis baiki rumah. Sebab apa? Atap bocor, tanda takung air bocor. Maka kesibukan duit kita ke masa kita baiki rumah. Bagaimana agama kita yang rosak? Dah lama agama kita bocor. Dah lama agama kita repuk. Dek kelalaian setiap hari, tabiat kerja kita, tabiat kita dengan rumah tangga, anak bini, suami kita, pasangan kita. Sampai masa kita baiki. Kita perlukan masa, perlukan wang ringgit, perlukan fokus. Maka ini bila kita menyentuh tentang tabiat. Sebab tu Syekh Abdul Qadir kata singkirkan tabiat. Bila beliau menyebut singkirkan tabiat, bukan maksud buang terus. Tidak mungkin orang macam kita. Sebab tu saya letak 3 jenis tabiat tadi. Ada tabiat, kebiasaan kita boleh kuatkan agama. Ada tabiat yang memang menghalang agama. Ada tabiat mengurangkan kualiti agama. Maka yang perlu kita singkirkan, yang melalaikan kita dari agama, yang mengurangkan kualiti agama. Singkirkan. Kita dah tengok perjalanan umur. Kemudian hawa nafsu kita. Tak tahu hawa nafsu kita. Keinginan hawa nafsu yang bertentangan dengan syarak. Ya, bila kita katakan kita nak tidur banyak. Itu hawa nafsu. Itu yang dilarang. Bila makan, kita tak perlu dihalal haram. Maka itu hawa nafsu. Bila cari duit, tak perlu dia orang ke duit kita. Kita tak boleh asalkan duit. Riba ke apa pun boleh. Maka ini hawa nafsu. Bila mana kita nak memenuhi syahwat kita, maka kita tak kira lah cara penuhi itu halal atau haram. Asal kita puas. Maka hawa nafsu ni kita nak singkirkan. Saya nak ambil hawa nafsu yang bertepatan syarak. Ini yang disebut oleh Nabi SAW. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman seseorang sehingga hawa nafsunya ikut macam aku bawa. Baik keinginan kita untuk memiliki pasangan.
nak kahwin. Keinginan seksual kita, iaitu nafsu, cari yang halal, berkahwin. Jangan sesekali menggunakan cara yang lain untuk memuaskan nafsu, biar melalui isteri kita. Itu cara kita puaskan nafsu halal, dan kita mendapat pahala. Kita nak makan, ya silakan makan. Allah kata kulu washrabu, makanlah, minumlah. Tetapi kita tidak membiarkan hawa nafsu sampai tak peduli halal haram. Kita kena ni makanan yang syubhah, yang haram, saya akan tinggalkan. Nabi kata da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggal apa yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Kita nak mula melihat makanan-makanan yang baik. Walau kita suka, kita seronok makan, tapi kita ambil kira dah. Jangan pakat belasah, pakat bedah, asal sedap. Ya, jangan. Kita orang beriman, ada nilai kita. Nilai paling rendah, kita nak ikut hawa nafsu kita, halal. Nilai paling sempurna, halalan thayyibah, halal lagi baik. Kita ada nilai paling rendah, paling kurang pun halal. Tapi kalau kita terpaksa, kita makan makanan yang disediakan oleh bukan Islam dan sebagainya, paling rendah nilai kita perlu letak ialah halal. Tapi kalau kita dapat jumpa halalan thayyibah, halal lagi baik, yang menyediakan orang soleh, orang yang kita kenal, maka itu lebih aula. Itu lebih baik. Sebab itu bila kita sebut daging korban, daging akikah, ini makanan terbaik. Sebut daging korban ni terbaik. Lembu yang disembelih kerana Allah, yang disembelih bukan untuk untung, melainkan untuk diberikan fakir miskin. Yang ni makan banyak pun tak apa. Sebab itu Nabi SAW menyuruh kita dalam daging korban bagi 3. Satu untuk kita makan dan kita simpan. Satu untuk fakir miskin, dan satu untuk kita hadiahkan pada sahabat-sahabat kita. Maknanya kalau lembu tu berat dia 100 kilo, artinya hampir 33 kilo kita makan dan simpan. Simpanlah. Kan ini daging terbaik. Tak ada daging di pasar yang lebih baik pada daging korban. Ini daging akikah sebagai contoh pun sama. Tak ada orang sembelih akikah sebab nak untung dunia. Mereka nak untung akhirat. Sebagai syukur kan dapat anak, ini makan. Ini daging terbaik. Ini makanan paling terbaik. Makanan ibadat, yang dilakukan oleh orang yang nak Allah, nak pahala di sisi Allah, dan kita membantu dia dalam ibadat. Ini kalau kita boleh makan banyak, kita makan banyak. Daripada kepala sampai ekor kita makan. Kerana ini daging terbaik, akikah, korban. Yang tak ada orang ragu-ragu, sebab orang kafir tak akan korban, tak akan akikah. Orang kafir tidak akan melakukan korban, tidak akan melakukan akikah. Hanya orang Islam. Lepas itu sebahagian besar ulama mengharamkan orang kafir makan daging korban dan daging akikah. Jumhur ulama. Mereka ada sekelintir ulama yang membenarkan daging korban itu diberi pada bukan Islam. Ini mazhab Abu Hanifah yang membenarkan, dengan syarat mereka ini kafir zimmi, kafir yang tidak memusuhi Islam. Membenarkan benda itu. Tapi jumhur ulama dan mazhab kita tak boleh. Sebab perkara ibadat tidak boleh diberikan melainkan pada orang Islam. Jadi kalau seorang saya katakan dia makan daging ni banyak-banyak, maka kita tak namakan dia hawa nafsu yang tercela. Sebab dia makan benda yang baik. Sila makan benda yang baik, tak ada masalah apa-apa. Dan demikian juga kita nak buang syaitan kita. Ya maklum, saya katakan kita mesti senantiasa sedar ada syaitan dalam hidup kita. Antara perkara yang syaitan cuba lupakan bahawa seolah-olah dia tak ada. Akhirnya ramai manusia melihat syaitan tak ada. Mereka percaya mati-mati yang hantu ada. Oh, percaya. Ni kalau bunyi pintu ketuk ni hantu mana ni? Jerangkung ke, pocong ke, pelesik ke, sunday bolong ke. Dah ada kira dah hantu mana. Dia hafal semua hantu ni. Nama dia, habitat dia, tabiatnya. Ni kalau langsung dia ngilai, tak ngilai pun ni. Main ketuk-ketuk je, ketuk. Kalau toyo dia tak ketuk sebab dia mencuri, diam je toyo. Ke tu penanggal. Tu penanggal dia tak main ketuk-ketuk sebab tangang dia pun tak ada. Ke ni hantu pocong. Tu pocong dia diam senyap. Tonton melenting. Tong. Kita dah apa jenis-jenis hantu ni. Tapi kita lupa menghafal setan-setan, nama-nama syaitan, yang kewujudannya jauh lebih pasti daripada kewujudan hantu.
Kerana banyak orang kewujudan hantu itu hanyalah sangkaan dan ketakutan. Dia bunyi hantu, rupanya bunyi kucing. Rupanya jiran sebelah tumbuk belacang, sambar belacang. Ketuk, ketuk. Sampai pula hantu mana pula ketuk. Dan jiran sebelah, balik lambat. Apa? Tumbuk belacang. Maka itu duk ingat hantu mana ketuk bangunan. Satu bangunan gegak. Ni kalau tak pun ni hantu raya ni. Banyak hantu ni kerana prasangka. Ketakutan melampau. Bayangkan Tok Imam jalan malam dia kata hantu Tok Imam tu. Kalau Tok Imam pakai putih. Hantu. Dia ni tak pernah pergi masjid. Dia nampak hantu. Banyak pada prasangka. Syaitan tidak. Syaitan memang wujud. Sehingga kata Nabi SAW, syaitan hadir pada semua keadaan kamu. Semua. Makan, minum, tidur, baring, masuk tandas, keluar tandas. Waktu bersama dengan isteri. Waktu kita musafir, semua syaitan ada. Waktu kita baca Quran, syaitan ada. Tak lari dia. Yang lagi tu jenis hantu. Syaitan tak lari. Bacalah Quran mana pun, dia duduk situ. Dia akan cuba buat kita ngantuk, hilang fokus, hilang tadabbur. Syaitan tak akan lari. Tuan-tuan bacalah Quran macam mana pun, dia tak lari. Cuma kita dilindungi daripada gangguan dia. Dia tak lari. Dia duduk situ. Hantu jenis jin ni lari. Yang syaitan ni dia, Allah pelihara kita dari gangguan dia. Maknanya kalau kita baca Quran, kita baca A'udzubillah, syaitan tak mampu untuk menghalang fokus kita baca Quran. Kelazatan kita baca Quran. Tadabbur kita dalam baca Quran. Bila mana kita berdoa, duduk majlis ilmu, syaitan tak berjaya mengantukkan mata kita. Tak boleh. Kita kekal, gagah. Kerana kita berlindung pada Allah daripada gangguan syaitan. Sebab kita mengantuk ni bukan sebab kita kurang tidur. Buktinya habis je kuliah, segar balik. Kalau habis kuliah tu lah terlentang tidur. Tak ada. Dia segar. Macam orang baru sudah minum Betadine, segar dia. Artinya, isunya bukan mengantuk, gangguan. Kita dengar khutbah Jumaat, orang lelaki lah, oh dia punya ngantuk. Ini tak ada bantal pun lena. Tak ada selimut pun lena. Berteleku je tidur. Dengkur. Dia punya sedap. Habis je khatib baca khutbah, hilang ngantuk. Tak ada lagi kita jumpa lepas habis khatib solat Jumaat, pakat tidur belaka kat masjid. Tak ada. Bulat cerah belaka mata. Mana syaitan? Kita boleh tahu gangguan syaitan kalau betul kita ngantuk, tuan-tuan, lepas tu kita akan sambung tidur. Tapi kalau kita tak sambung tidur lepas tu, berarti itu gangguan. Yang saya kata kalau kita ceramah kuliah tengok orang ngantuk, kalau dia berhenti je ceramah, dia sambung tidur, betul dia ngantuk, betul dia penat, mungkin kurang tidur. Tapi kalau habis ceramah, dia dulu bangun sekali, awal sekali dia bangun, maknanya bagaimana syaitan berjaya. Maka sebab itu kita kena lawan syaitan. Yang kata Nabi SAW, syaitan hadir dalam kehidupan kita setiap hari. Bila kita masuk rumah, kita sebut nama Allah, syaitan kata malam ni tak ada tempat tinggal. Bila kita makan, sebut nama Allah, syaitan kata tak boleh makan hari ni. Tapi bila kita masuk rumah, tak sebut nama Allah, kita makan, tak sebut nama Allah, syaitan kata apa? Hari ni kita boleh makan, kita ada tempat tinggal. Kita nak tidur je, syaitan bergegas duduk sebelah kita. Kalau kita ingat Allah, maka dia meninggalkan kita. Kalau kita tak ingat Allah, dia akan kekal sepanjang malam tidur bersama kita. Sehinggalah kita bangun pagi. Kalau kita tahu sedar tentang tipu dayanya, kita mampu bangun dengan lebih awal. Kata Nabi SAW, Ya'qidu ahadukum, Ya'qidu syaitan ahadakum bithalasi uqadin. Bila mana kamu tidur, syaitan akan ikat kamu dengan 3 ikatan. Bila seorang menyebut nama Allah, inhalat uqdah. Dia bangun je, pertama disebut nama Allah, maka akan terungkai 1 ikatan. Kemudian dia berwuduk, maka terungkai 1 ikatan. Kemudian dia solat 2 rakaat, maka terungkai semua ikatan. Fa asbaha nasyitan tayyiban nafs. Dia akan cergas hari itu dan mood dia baik. Tapi kalau sekiranya dia bangun tidur, dia tak sebut nama Allah, dia tak berwudu, dia tak solat, apa kata Rasulullah? Fa asbaha kaslana khabisan nafs. Dia bangun dalam keadaan malas, mood yang tidak baik. Itu pagi-pagi dah mood tak baik.
Hairan kita, pagi belum berlaku apa-apa lagi, tapi mood dah tak baik, masam muka. Kenapa? Ikatan syaitan belum habis. Ya, orang beriman sedar tentang peranan syaitan. Kemudian kata Syekh, singkirkan benda ni semua. Kemudian kenali kawan yang jahat. Buang kawan jahat. Baik, tuan-tuan, kenapa nak buang kawan jahat? Sebab tuan-tuan sekalian, syaitan, nafsu, tabiat kita, dia akan jadi gagah sebab ada kawan. Kawan ni lah namanya booster. Oh, ni zaman-zaman booster ni, booster. Kalau kita memang ada tabiat, tak ada kawan ajak, tak jadi. Kawan tak ajak kita buat benda-benda ni. Jom main futsal, kawan tak ada. Jom main badminton, kita tak main. Kalau main pun tak seronok. Kenapa main 2 set je malam ni? Tak ada geng lah malam ni. Biasanya ada geng main 200 set. 200 set. Dia tak ada geng 2 set. Itu kan kalau ada geng semangat lagi. Syaitan pun sama. Syaitan gunakan kawan kita untuk jadikan kita buat maksiat. Nafsu kita pun sama. Kawan kita kata ambil lah sikit, apa salahnya rasuah sikit. Kan banyak sikit. Semua ambil lah kawan ni. Akhirnya kita pun akan kalah. Sebab tu tuan-tuan, kawan yang jahat ni amat bahaya. Kalau sekiranya pekerjaan kita boleh mempengaruhi perangai kita, apatah lagi kawan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, Al-fakhru wal khuyala fil faddanin ahlul wabak, was sakinatu fi ahlul ghanam. Sombong, bangga diri bagi orang yang menternak unta yang bersuara kuat. Sifat rendah diri dan ketenangan bagi orang yang memelihara kambing. Baik, apa maksud hadis ini? Tuan-tuan, pekerjaan kita boleh pengaruhi perangai kita. Orang kerjanya bela unta, perangai dia kasar, suka jerit-jerit. Dan dia cepat sombong. Dia akan sombong, kata Rasulullah SAW. Kebiasaan perangai. Orang kalau sekiranya dia pelihara kambing, orang ni tenang, tawaduk. Kerana sifat kambing mempengaruhi dia. Tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan perhatikan kita punya cara kerja. Kerja tu pengaruhi kita atau tidak? Ya, memang mempengaruhi kita. Bitakid. Betul. Dia pengaruhi kita. Kalau namanya cikgu, dia pengaruhi kita. Cakap kerja kita. Dengan suami kita pun kita tanya, abang faham tak? Faham. Kena suruh saya ulang balik. Cikgu, faham. Kerjanya suruh faham je. Suami dia kena suruh faham, cikgu. Macam tu. Kalau orang mungkin kerjanya file, kerani dan sebagainya, misalnya, dia tangan je bergerak. Mungkin dia tak cakap banyak dengan suami dia, mungkin. Orang yang kerja, misalnya kerja jual ikan, biasa jerit. Sekilo RM10, sekilo RM10. Oh, kerja dia jerit je. Sebab dia dah terbiasa begitu. Semua terbiasa begitu. Siapa pun kerja, maka dia akan membina watak dia. Secara umum, walaupun saya tahu ada orang yang ada karakter yang kuat, peribadi yang hebat, kepahaman agama yang tinggi, pekerjaan tidak boleh membentuk secara totally perangai dia. Dia tahu mana yang perlu dibuat kat rumah, mana perlu buat kat pejabat. Dia mungkin jual ikan, dia jerit kuat-kuat masa kat pasar, tapi kat rumah dia diam. Dia jaga akhlak dia. Dia jaga perangai dia. Orang-orang yang jati diri kuat, kepribadian kuat. Tapi orang macam ini tak ramai. Kalau Rasulullah SAW menyebut bagaimana pekerjaan membentuk peribadi seseorang, apa tak lagi kawan? Tentang kawan, lagilah bentuk peribadi kita. Sebab itu kata Nabi, Al-mar'u ala dini khalilih. Setiap orang mengikut perangai kawan dia. Sebab tu ini, zaman ni tuan-tuan, kita cari kawan yang kualiti. Kita hari ni ber-Facebook, ber-IG, ber-Twitter, cari kawan yang berkualiti. Jangan rosakkan agama kita dan dunia kita. Dah sampai masa. Kita bila kita makin tua, maka jangan ada lagi kawan-kawan yang akan menjadikan perangai kita perangai orang muda. Nak bertumbuk, nak jadi jahat. Jangan. Biar kawan-kawan kita orang yang boleh buat cool kita, tenang kita. Biar kawan-kawan kita membangkitkan agama kita, kesedaran kita. Kalau seorang dia tidak memilih kualiti kawan sekarang, dia akan menyesal.
kita ada dua pilihan. Wa ima tuan-tuan mencari kawan yang ada kualiti. Wa ima tuan-tuan menjadikan kawan yang ada ini berkualiti. Kalau orang tu pribadi dia kuat, dia boleh didik kawan-kawan dia jadi berkualiti. Dia boleh kawan dengan sesiapa, sebab siapa pun dia kawan, dia akan kualitikan kawan tadi. Dia upgrade. Ini sifat para Nabi. Ini sifat para siddiqin. Mereka tidak berkawan dengan seseorang, melainkan mereka angkat kualiti. Ini sifat pada ulama Rabbani. Ulama Rabbani, dikawan dengan siapa pun, dia akan angkat kualiti. Sebab dia sentiasa berdakwah. Sebab itu siapa pun pencuri kawan ulama jadi baik. Sebab dia angkat kualiti. Baik, orang macam kita, katakan, kita tak boleh pengaruhi kawan kita. Tak boleh sebab kawan kita selalu pelekeh kita. Maka sudah sampai kita pergi cari yang kedua. Cari kawan yang dah siap berkualiti. Dia dah baik. Sebab itu kata Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan. Masalul akhawain izal taqaya mislul yadain. Tagsilu ihdahumal ukhra. Wa maltaqal mu'minani qad illa afadallahu ahdahuma min sahibihi khairah. Bandingan dua orang sahabat bila mana dia bertemu seperti dua tangan, saling menyucikan antara satu sama lain. Kita kawan baik ni macam dua tangan ni. Bila tuan-tuan basuh tangan, tuan-tuan basuh macam mana? Yang kiri basuh yang kanan basuh yang kiri. Inilah kawan kita. Kita saling memerlukan, saling menyucikan, saling membersihkan. Tengok kiri kotor, kanan sanggup. Tengok kanan kotor, kiri sanggup buat. Bersihkan dengan air, ambil sabun, wangi dulu. Kanan takkan redha tangan kirinya busuk. Walaupun tangan kirinya kerja basuh tahi. Dan kiri juga takkan redha tangan kanannya busuk atau kotor. Walau tangan ini sentiasa pegang makanan-makanan dan sebagainya. Akhirnya kedua tangan kita suci. Kedua tangan suci. Bahkan kita tahu bila cara basuh tangan yang sempurna memang cara macam gini. Ini cara basuh tangan yang sempurna. Saling menyelati sehingga sempurna. Dua. Ini bandingan kawan. Apakah kawan kita seperti dua tangan tadi? Kalau kita je nak cuci dia, dia tak nak cuci kita, itu bukan kawan. Jauhi dia. Kata Nabi lagi, tidak bertemu dua orang sahabat, melainkan setiap orang akan mendapat manfaat. Tetapi ramai orang berkawan, dia using kita. Dia pergunakan kita. Kita kena beza kawan yang cuba mempergunakan kita. Dia anggap kita ni macam barang, boleh guna, diguna, tak boleh guna, dibuang dalam stor. Bila kita bersahabat, kita bukan barang yang dipergunakan. Kita saling memberi manfaat. Saling memberi manfaat. Bukan kawan ni orang yang sanggup berkorban. Nama kawan sanggup berkorban. Ada seorang jutawan terkenal di Amerika Syarikat. Dia kaya. Maka kawan dia ramai. Dia terfikir macam mana dia nak dapat kawan baik je. Akhirnya dia berpakat dengan peguam, filekan bankruptcy. Dia bankrupt. Dia cerita ke kawan dia, saya bankrupt. Semua kawan dia lari melainkan 6 orang je. Ini kalau buat parti ni penuh rumah ni. Duit banyak. Multi-millionaire. Tapi antara benda yang menjadi keraguan dia, apakah yang berkawan saya ni baik ke tak? Maka dia mengaku dia bankrupt. Dia guna peguam tu betul ni surat lawyer, surat ini, surat ni. Memang bankrupt dah tak habis. Dia tak minta duit dengan kawan dia, dia cuma beritahu dia dah tak ada apa. Tuan-tuan cuma 6 orang kata tak apalah, awak susah, awak senang, kita kawan. Akhirnya bermula itu dia cuma kawan dengan 6 orang ni je. Yang lain cuma kenalan, bukan kawan. Terbukti orang ni yang betul-betul nak susah dengan dia. Tuan-tuan, kita dalam Islam lagi menekankan benda tu sebab kawan ni dia berkait dengan akhirat. Sebab itu diriwayatkan Nabi SAW menyatakan, man aradallahu bihi khairan razaqahu khalilan salihan in nasiya zakkarahu wa in zakara anahu. Bila Allah nakkan kebaikan seorang hamba, Allah berikan padanya kawan yang soleh. Tentu kalau Allah nak suruh, Allah sayang kita, Allah akan beri kita kawan baik. Kalau kita lupa, dia ingatkan kita.
Dan kalau kita ingat, ditolong kita. Saya ingat nak tolong tu, tapi kita pergi sekali, saya tolong awak. Kawan yang baik. Bila Allah nak bagi kita agama yang baik, Allah hadirkan kita kawan. Tidak ada Nabi yang diutuskan melainkan mereka ada kawan. Ashabun wa hawari. Tidak ada Nabi yang diutuskan, kata Nabi SAW, melainkan Nabi-Nabi ni ada sahabat, ada kawan. Pentingnya kawan. Kalau kawan tak penting, tuan-tuan, Nabi-Nabi pun tak nak kawan. Cukup dia dakwah je yang kawan. Tapi kawan tu penting. Penyesalan terbesar yang diungkapkan oleh manusia kerana salah pilih kawan. Allah sebut dalam surah Al-Furqan ayat 27 hingga 29, Allah berfirman, wa yawma ya'uddu az-zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidh dhikr ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khazula. Pada hari orang-orang zalim menggigit jarinya. Ya'uddu az-zalimu 'ala yadihi, gigit jari. Pada gambaran gigit jari ni nyesal sungguh-sungguh. Kita kan bila duduk saja macam ni. Ni orang buat macam ni, dia fikir ada benda lain, dia rasa dia menyesal. Tengah duduk saja, bila kita rasa apalah aku buat macam ni, kita mula gigit jari. Akhirat kelak Allah cerita, orang yang zalim dulu di dunia dia akan gigit jari dia kerana menyesal, kerana ketakutan. Lalu mereka kata, celakanya aku, kenapalah aku tak ikut Rasul. Kemudian dia kata apa? Ya wailata laitani, aduhai celaka dan celaka aku, kenapalah aku kawan dengan dia. Kenapa aku kawan dengan dia? Kawan ni lah yang sesatkan aku sesudah aku dapat petunjuk. Wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula, adalah syaitan sentiasa membiarkan manusia. Tuan-tuan, lepas sebut kawan, sebut syaitan. Ya, syaitan tunggang kawan kita. Sebab tu kita sebut tabiat hawa nafsu dan syaitan, dia jadi bertenaga sebab ada kawan ni. Tuan-tuan perhatikan orang-orang yang baik, keliling dia kawan baik, maka dia tak mungkin mudah untuk tergelincir daripada perjalanannya ke syurga. Kawannya sentiasa angkat dia, papah dia, ingatkan dia, nasihat dia. Satu cerita, bila Nabi SAW nak ajak bapa saudaranya Abu Talib masuk Islam. Di kiri kanan Abu Talib ini kawan kafir dia. Pertama Abu Jahal. Yang kedua ialah Abdullah bin Abi Umayyah. Ini member rapat kepada Abu Talib. Lalu kata Nabi SAW, ya ammi, wahai bapa saudaraku yang aku sayang, kul la ilaha illallah kalimatan ahajulaka biha indallah. Sebut la ilaha illallah, kalimah yang aku akan berhujah depan Allah. Maknanya aku akan jadi saksi depan Allah, kamu Islam. Lalu Abu Talib, bapa saudara duk tengok kiri kanan. Lalu kedua kawannya kata, ataghrabu am millati Abdul Muttalib, apakah kamu nak tinggalkan agama ayah kamu, agama berhala, agama nenek moyang kamu? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ulang lagi, wahai bapa saudaraku, sebut la ilaha illallah, supaya kalimah tadi aku boleh berhujah depan Allah. Ni Abu Jahal, ni Abdullah bin Abi Umayyah kata, jangan kamu nak langgar agama nenek moyang kita. Akhirnya dia mati dalam keadaan dia tak mengucap. Ya, walaupun ada setengah ulama kata dia mengucap juga perlahan sampai kawan dia tak dengar. Ini sebagai pendapat. Dan guru kami cenderung untuk kata mudah-mudahan begitu. Tetapi jumhur ulama menyebut bahawa Abu Talib mati dalam keadaan tidak Islam. Tidak Islam. Kerana sebabnya ialah kawan dia. Kawan dia. Kiri kanan kawan dia. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan sekalian, banyak perangai buruk kita tak boleh ubah kerana kita masih ada kawan yang mendorong kita ke arah itu. Sebab itu tidak sempurna taubat seseorang sehingga ditinggalkan semua kawan yang menghalang dia. Tinggal. Kan itu saya sebut tadi. Sampai masanya tuan-tuan kita mula berfikir kawan-kawan yang berkualiti. Kawan-kawan yang memberi manfaat dunia dan akhirat kita.
Kawan-kawan yang benar mengingatkan kita. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, cara memilih kawan. Dia kata kawan kita mestilah an yakuna aqilan, orang yang ada akal. Maksud orang yang ada akal, dia boleh beza baik ke buruk, rugi ke untung. Ada akal. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, husnul khuluq atau husnul khuluq, akhlak dia baik. Yang ketiga, ghaira fasikin wala mubtadi'. Bukan orang fasik, bukan orang yang ahli bid'ah. Bukan orang fasik macam mana? Bukan jenis orang tak semayang, tak tutup aurat kan. Ni yang tak tutup aurat ni saya cuma kenal dia tapi dia bukan sahabat saya. Saya tak mungkin ajak dia datang rumah, saya tak akan musafir dengan dia. Ya, saya mungkin jumpa tegur. Ini kita panggil ma'arif. Haula ma'arifuna, ini kenalan kita. Tapi bukan sahabat saya. Saya tak akan musafir dengan dia. Geng-geng pakai seluar pendek ni saya tak akan musafir dengan dia. Ni geng-geng Saokok, saya kenal dia, tapi saya tak nak musafir dengan dia. Dan saya tak akan makan dengan dia. Jadi kalau dia ajak, jom Sak belanja makan, tak. Saya tak nak saya duduk dan dia merokok depan saya. Sebab ini fasik. Jadi saya kawan, saya tegur dia. Tapi tak akan duduk makan dengan dia, tak akan bersembang dengan dia, dengan tunjuk keramahan. Dia ada batasan. Bila kita sebut kawan, bukan makna kita musuh dengan orang. Kita tak musuh. Yang akan rapat dengan kita, yang akan makan dengan kita, musafir dengan kita, yang akan duduk sembang dengan kita, orang ni je. Orang baik-baik. Bukan orang yang fasik. Dan tidak juga ahli mubtadi'. Mubtadi' kata Imam Ghazali ni, ahli bid'ah. Yang suka mengada-ngadakan hak agama yang bukan hak agama, dia ada-adakan. Dan akhir sekali kata Imam Ghazali, wala harisun ala dunia. Bukan kawan yang cenderung pada dunia. Ni duk cerita bab dunia, akhirat langsung tak ada. Macam dunia ni dia nak kekal selama-lamanya. Saya tak akan kawan dengan orang tamak dunia. Sehingga dalam pencarian dunianya dia lalai daripada ingat Allah. Sebab nanti dengan saya dia bawa. Dia ajak saya melabur, padahal pelaburan tu haram. Padahal pelaburan itu tidak mematuhi syarak. Ini untung besar ni. Ialah untung besar, halal ke tak halal? Kalau tamak dunia, dia tak peduli halal. Tapi kalau dia tak tamak, tak boleh Ustaz, ni haram. Yang kita yang melabur lah ni. Kita melabur yang halal. Jadi harisun ala dunia, yang tamak dengan dunia dengan mengenepikan hukum. Kata ini sifat kawan yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Sebab itu kata Nabi SAW, La tusahib illa mu'minan, wala ya'kulu ta'amaka illa taqi. Jangan kamu berkawan melainkan dengan orang beriman, dan jangan makan makanan kamu melainkan orang bertakwa. Maksudnya gini tuan-tuan sekalian. Saya pun ada kawan bukan Islam. Non-Muslim saya ada. Kita kan cikgu, adalah kawan-kawan yang Buddha, Hindu, Kristian. Bukan saya masih ada anak-anak murid ni. Anak murid yang masih berhubung dengan saya, yang berbagai agama. Dia nama cikgu, orang yang kerja pejabat, mungkin ada kawan-kawan bukan Islam. Tapi kita tak berkawan dengan dia dengan maksud saya tak akan jadikan dia tempat saya mengadu masalah atau sebagainya. Ataupun orang ni saya ajak musafir. Allah mengilakan musafir kerja itu halal. Musafir untuk kita bergembira, musafir untuk kita santai-santai, saya tak ajak dia. Ya, bayangkan saya semayang, dia tak semayang. Apakah saya tak takut Allah murka? Tapi kalau ini terpaksa musafir kerja, atau ini kerana urusan, okey, itu tak apa. Tapi saya tu kalau dalam musafir persahabatan, saya tak akan pilih dia. Saya tak kata saya musuh dia, saya akan bercakap dengan dia. Tapi tidak. Sebab itu di kalangan sahabat Rasulullah tidak ada yang kafir. Bukan definisi sahabat itu syaratnya Islam. Apa maksud sahabat? Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Orang yang bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan dia beriman dan dia mati dalam Islam. Baik, orang kafir ada tak jumpa Rasulullah? Ada. Ramai jumpa Nabi orang kafir. Bila orang kafir ni tidak memeluk Islam, maka dia tak mungkin jadi sahabat Rasulullah. Nabi tak pernah ajak jalan orang kafir. Jom kita jalan. Bukan Nabi tak pelau pun orang kafir. Jom kita makan sekali, tak ada. Kerana sahabat Rasulullah cuma orang Islam. Sebab itu disebut sahabat. Kalau tidak tuan-tuan, mesti ada senarai sahabat yang kafir.
Ya, kalau orang kafir untuk perjalanan yang perlu, okey. Nabi SAW pernah bermusafir dengan Abdullah bin Arqi atau Uraiki, dan dia kafir, tapi kerana urusan hijrah, perjalanan hijrah, sebagai dalil penunjuk jalan. Maksudnya saya sebut tadi, kalau kita terpaksa musafir dengan orang kafir kerana urusan kerja dan sebagainya, itu harus. Tapi kalau santai-santai jalan, saya tak ajak. Saya kata ajak orang kafir, Allahumma illa, melainkan untuk berdakwah. Kalau saya jalan memang saya nak bawa dia. Saya nak bawa si kafir ni untuk saya dakwah, biar dia tengok kami punya cara, sampailah dia tertanya tentang Islam. Itu alhamdulillah. Tapi kalau kita tak ada niat nak dakwah, saja-saja ajak jalan, jangan. Kerana kemurkaan Allah. Tentang kita ginilah, kalau tuan-tuan berani tak jalan dengan orang wanted, yang keluar surat wanted, polis cari dia. Ni polis cari dia. Oh, nama dia Mang Tiger, contoh. Boleh cari dia, kita pun kawan dia, makan sekali berani. Dan kita masuk penjara. Bila ada tahanan ke orang yang sebut penjenayah lari, tuan-tuan berani lindung dia? Tak berani, nanti saya kena denda. Saya kena penjara, sabit kesalahan 2 tahun penjara. Melindungi penjenayah. Penjenayah duduk sekejap je, sementara polis kerja duduk rumah kita 5 jam 2 jam makan tengah hari. Kalau kita memang didapati beri perlindungan 2 tahun penjara, paling kurang. Tapi itu jenayah biasa je tu. Ini jenayah syirik pada Allah. Syirik ni jenayah paling besar, sehingga orang tu kekal dalam neraka. Orang mencuri tak kekal dalam neraka. Orang merompak tak kekal dalam neraka sebagaimana dia ada iman. Tapi orang yang syirik pada Allah, walau dia tak pernah mencuri, dia tak pernah merompak, tak pernah merogoh, dia tak pernah buat jahat, dia melainkan dia syirik, kekal dalam neraka, kerana itu jenayah paling besar. Allah tidak ampunkan. Jadi kita berani ke jalan orang macam ni? Kalau tanpa sebab, saya tak berani. Kalau ada sebab macam saya sebut tadi, urusan kerja, atau sebab kerana saya nak dakwah, ya saya berani. Saya ada jawapan di hadapan Allah. Tapi kalau sahaja seronok-seronok dengan dia, saya tak akan. Saya pun tak akan duduk kat meja dia. Melainkan kalau saya dapat menyampaikan mesej agama saya, mesej agama Allah, ya saya duduk. Almarhum Syekh Ahmad Didat, bila dia bermusafir, dia akan duduk sebelah bukan Islam. Dia akan pastikan. Dia suruh anak dia duduk dengan orang bukan Islam dulu, kerana sepanjang perjalanan dia berdakwah. Kalau panjang flight tadi, dia bercerita tentang Islam, sehingga ramai yang memeluk Islam kerana sebab itu. Beribu masuk Islam. Kerana Syekh Ahmad Didat almarhum, moga Allah merahmatinya, dia jumpa je orang bukan Islam, memang dia akan duduk, kerana dia bercakap tentang agama. Sehingga orang ni punya kesalahan. Kita tuan-tuan cakap bab projek kosong, bukan betul pun, projek olok-olok je, dan bermesra dengan mereka, kita bimbang ia menjadi salah satu pertanyaan hisab akhirat kelak. Kenapa tak ajak dia masuk Islam? Dan kamu duduk dengan dia. Sebab dia nak kawan orang bukan Islam, boleh. Tapi kita ada satu niat, Islamkan dia. Atau saya katakan kerana ini urusan kerja. Saat ini urusan kerja, saya kena duduk dengan dia, bincang. Okey, silakan. Sebab harus bermuamalah dengan bukan Islam. Harus berpartner dengan bukan Islam. Sahabat-sahabat Rasulullah ada partnernya bukan Islam. Seperti Uthman bin Affan, dia ada partner bukan Islam di Mekah, Abdurrahman bin Auf. Sebab dia masukkan barang dekat Mekah, dia ada partner bukan Islam. Maka itu tidak salah apa-apa atas nama kerja. Kerana urusan dunia kita bebas bermuamalah walau dengan orang Yahudi. Boleh bermuamalah Yahudi untuk urusan dunia. Maka ini bagaimana keluasan ilmu muamalah dalam Islam. Keluasan kita bertamu. Kemudian kalau kita lihat, bila Syekh Abdul Qadir menyebut, bagaimana kita tak buang kawan, maka kita tak akan mungkin dapat melakukan perkara yang baik dalam mengubah diri. Kemudian Syekh menyebut tentang taubat. Tentang apa maksud taubat? Ya, kita faham taubat, artinya saya dah berhenti buat jahat. Itu satu hal. Hal yang kedua, ialah kamu mesti ubah menjadi lebih baik. Ubah tu penting. Taubat satu proses kita berhenti buat maksiat. Itu semua orang faham. Saya dah taubat, maknanya saya dah berhenti buat jahat. Tetapi ramai orang gagal dalam menempatkan atau dalam membentuk sifat-sifat baik selepas taubat.
Akhirnya dia tak ubah apa-apa. Dia cuma taubat seketika atau berhenti satu benda, tapi dia tak mengubah diri dia dengan baik. Kita kena ubah. Bermula dengan ilmu. Selepas kita taubat, bermula dengan ilmu. Dengan mendampingi para ulama, mendampingi majlis ilmu. Kemudian dengan mengubah sahabat. Seorang bertaubat, saya dah sebut, kalau dia tak ubah sahabat dia tak boleh taubat. Jangan katalah dia taubat. Kalau dia ada grup reunion lah, dia ada grup tertentu yang dulu dia tu habis. Dulu dia ada grup Alfa, dia ada grup grup Toyota, grup Vespa. Tapi grup-grup ni dulu banyak buat benda tak betul, contohlah. Tapi kalau dia taubat, dia masih duduk dalam grup tu, dia tak akan sempurna taubat. Dia kena keluar. Kalau nak buat grup baru. Grup Vespa baru, dia kena tapis Ali dia lah. Ni sembang solat, Ali solat, ni solat, ni saya masuk grup. Yang tak solat saya tak nak lah. Yang jenis duk usik anak dara orang saya tak nak. Usik bini orang. Yang duk bonceng, bukan mahram belakang dia. Maka saya tak nak lagi grup ni. Kita ni di grup Harley Davidson misalnya. Kumpulan dubuk, hyena. Kita dah nak ubah. Dah lama binatang dah ni, saya nak ubah dah ni. Perangai boleh menyebabkan macam binatang, saya nak ubah. Ni kumpulan Harley Davidson saya lain. Kumpulan Ali bin Abi Talib. Kumpulan Harley Davidson ni kumpulan Ali. Sayyidina Ali punya grup. Maka saya boleh pilih orang yang baik-baik. Saya dah ubah lambang daripada binatang pada lambang lain. Lambang yang lebih baik. Dan grup saya pun lain dah. Kalau kita dulu duk joli tempat-tempat yang tak elok, ni tempat baik. Pergi tahfiz, pergi madrasah, pergi kat masa banjir orang miskin, pergi tempat orang kena stroke, melarat. Kita buat kebajikan. Pergi rumah anak yatim, gembirakan anak yatim, ajak naik motor belakang anak yatim ni. Biar dia gembira. Pergi rumah orang tua-tua, ajak pakcik-pakcik naik motor. Jom pakcik, bawa. Orang tua yang anak dia buang ni, kita gembirakan dia. Ajak tu ngeteh, mana kopi RM10. Ajak. Bawa semua orang tua ni naik motor. Okey, kita buat kebajikan, gembirakan mereka. Kita dah ubah. Tapi macam saya sebut, dia taubat tak sempurna kalau kita tak ubah kawan. Orang tak ubah kawan, Allah ma'ilah melainkan kawan dia taubat macam dia juga. Okey, tak payah ubahlah sebab dia pun dah baik. Syekh Abdul Qadir Jilani, bila dia berjaya mengisafkan ketua penyamun, kerana dia bercakap benar. Waktu kena rompak kafilah, dia dalam perjalanan untuk menuntut ilmu, mak dia bekalkan duit pada dia. Beberapa belas dinar yang dijahit pada seluar dia, jahit. Takut hilang, mak dia jahit. Ni sampai sana, inilah duit buat belanja untuk sepanjang belajar. Tiba-tiba kafilah yang dia naik tadi disambung. Cerita ini disebut oleh Imam Ibn Qudamah dan Kitabut Tawabin, kitab orang bertaubat. Kena sambung. Maka dia rampas semua. Lalu seorang perompak sambil Syekh Abdul Qadir kecil masa tu. Lalu kata ni, kau ni ada bawa duit ke? Budak-budak, kau ada bawa duit? Ada. Bawa duit? Betul ke ada duit? Ada, saya ada bawa duit. Saya bawa banyak ni. Pelik budak ni. Dia boleh beritahu. Beritahu pada bos dia. Bos, ni ada budak seorang, dia kata ada duit. Tapi kita tak check lagi lah. Kau ada bawa duit? Ada. Kenapa kau beritahu? Sebab mak saya berjanji dengan mak saya tak nak cakap bohong. Tiba-tiba perompak ni, kalimah tadi, saya janji dengan mak saya tak akan bohong. Dan perompak ni menangis. Kalau budak ni, dia jaga janji dia dengan ibunya, kenapa aku yang dah dewasa tak jaga janjiku dengan Allah? Ni perompak ni, barangkali dia ada asal agama juga ni, dia teringat. Si anak ni jujur tak menipu kerana pegang janji mak dia. Kenapa aku yang tak pegang janji aku dengan Allah sebagai hamba Allah untuk tidak buat kejahatan ini? Akhirnya dia bertaubat. Ketua penyamun ni taubat. Tuan-tuan, dia punya anak buah dia semua sarjan, korporal semua ni. Bos, kalau bos taubat, kita orang pun nak taubat juga. Sebab tak ada ketua dah nak merompak, tak semangat. Kami pun nak taubat. Maka sekumpulan penyamun taubat. Ini kekal kawan tak apa. Maksudnya tuan-tuan, kalau kawan kita pun taubat, okeylah. Kita stay dalam grup tu, dalam grup reunion kita, dalam grup sekian dan sebagainya. Tapi kalau tak, jangan.
keluar dari grup. Minta maaf, perjalanan saya dah lain. Awak nak ke utara, saya nak ke selatan, kita terpaksa berpisah. Perjalanan awak dengan perjalanan saya mula berubah. Melainkan kalau awak nak ikut jalan saya alu-alukan. Melainkan awak nak ikut cara berubah. Sebab itu taubat, kalau kita tak ubah apa, Allah tak akan ubah kita. Kita dah sebut tadi ubah dengan ilmu, ubah kawan. Orang yang tak ubah kawan, dia tak mungkin taubat dengan betul. Sebab dia tak buat sesuatu yang, sebab perkara yang paling susah tinggal kawan. Susah. Kan mula jenis kawan 3-4 orang je. Allah, Ustaz, kalau dah tinggal kawan, mana kawan saya? Jangan bimbang, Allah hadirkan kawan yang lebih baik. Kawan yang hantar kamu sampai ke kubur, yang doa kamu walaupun kamu dah mati, yang akan solat jenazah kamu. Ini kawan lebih hebat lagi, yang bersama kamu akhirat kelak. Dipanggil oleh Allah menjadi sahabat yang baik. Sebab itu kata Senali, banyakkan kawan yang baik. Tidakkah kamu mendengar rintihan orang kafir yang berkata dalam Quran, mereka tidak ada kawan dan teman yang baik. Merintih mereka sebab dulu tak ada teman dan kawan yang baik. Maka kamu perbanyakkan kawan yang baik. Semoga kawan-kawan yang baik beri syafaat. Sebagaimana disebut, setiap orang beriman ada syafaat. Likulli mu'min syafa'ah. Setiap orang beriman ada syafaat. Jadi saya nak kawan orang baik. Sebab itu tuan-tuan, asas kita, bila kawan tu baik, jaga betul-betul. Walau kita terpaksa habis masa dengan dia, duit dengan dia, tak apa, sebab dia bernilai. Tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan ada satu kereta yang baik, kalau dia rosak, tuan-tuan baiki ke tak? Baiki Ustaz. Berapa sen pun habis? Ya, berapa sen pun. Ini kereta pujaan saya. Walaupun tuan-tuan habis masa banyak, terpaksa tunggu. Ya. Kalau kita melabur banyak untuk kereta yang kita sayang, kawan kita lagilah patut kita sayang. Kita sanggup melabur banyak untuk dia, sebab ini kawan akhirat saya. Tak apalah saya belanja makan sampai mati pun tak apa dia, sebab ni kawan baik saya. Sebab saya melabur untuk kekal dia bersama saya. Dia ingatkan saya. Tak apalah saya habis masa dengan dia 2-3 jam pun, sebab dia kawan baik saya. Ni kawan akhirat saya. Betul-betul menguntungkan akhirat saya. Maka kalau saya katakan orang sanggup berhabis duit untuk jaga benda dunia yang dia akan tinggalkan, yang tak banyak manfaat, kenapa kita tak sanggup untuk berhabis duit dan masa untuk sahabat-sahabat yang baik? Lepas tu tuan-tuan, sahabat yang baik nak hutang kita bagi. Bukan sahabat yang pergunakan kita. Kita sebut sahabat yang baik. Sebab nanti kalau kita hutang, dia pun okey ambil. Aku pun tak nak bagi kau hutang, ambil je. Kau ni sahabat. Dia, kau jangan meminjam-minjam dengan aku, kau ni sahabat. Dia tuan-tuan, kalau dia sahabat yang baik, dia tak akan pinjam, melainkan dia akan bayar. Kalau dia tidak diberi pinjam, dia beri, dia akan fikir macam mana dia boleh balas balik. Dia tak mungkin kita je, dia tak ada apa-apa. Tak. Itu bukan kawan yang baik. Sebab kawan yang baik, dia akan cari peluang. Macam mana dia boleh berbakti pada kita. Dia akan cari juga peluang. Maka ini sifat kawan-kawan yang baik. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, jangan zalim orang. Tuan-tuan, zalim pada orang menyebabkan gelap akhirat kelak. Bila gelap, akhirat ni memang gelap. Yang menjadikan ia bercahaya ialah amal soleh. Amal soleh. Kita akan berjalan pada tiang sirat dalam keadaan gelap. Kata Nabi SAW, ada orang cahayanya cuma di ibu kaki dia. Dia jalan tiang sirat tu, cahaya kat ibu kaki dia. Jadi jalannya perlahan. Ada yang terang benderang. Contoh yang menggelapkan semua benda ni bila kita zalim pada orang. Sabda Nabi SAW, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Zalim ialah kegelapan pada hari kiamat kelak. Apa maksud gelap? Maknanya tuan-tuan, waktu kita meniti sirat, jatuh dalam neraka lah. Gelap. Nak jalan macam mana? Kita kalau duduk dalam gelap, selesa atau tidak? Tuan-tuan duduk satu tempat gelap, selesa tak? Oh, tak selesa. Penjara sifatnya gelap. Tanya orang masuk penjara, gelap. Tak nampak apa. Sehingga mata ni tukar je warna putih. Ni kawan-kawan kita masuk penjara, tanya pengalaman paling teruk. Oh Ustaz, paling teruk bila masuk bilik gelap. Bila ya, ada sahabat saya ni masuk penjara, dia kata, bila kita tak nak beri, polis tanya kita tak nak beritahu apa yang polis nak, boleh, dia pun dera kita masuk bilik gelap. Paling ditakuti, gelap betul-betul. Saya jadi pening. Bila gelap ni macam pening. Tak tahu siang, tak tahu malam, tak tahu pukul berapa. Akhirnya beritahu belakang maklumat yang dia nak. Itu baru gelap dunia. Gelap dunia, tak tahu siang, tak tahu malam, tak tahu pukul berapa. Pening kepala. Ini kan gelap akhirat.
Sebab tu hidup, kata Nabi SAW, seorang kamu jangan pulang akhirat melainkan diselesaikan halnya dengan makhluk. Jangan zalim sesiapa pun. Jangan zalim siapa. Tapi saya tak nak ambil hak orang pun, walau satu sen. Saya tak nak pernah pukul dia, sebab nanti akhirat kelak, kalau saya boleh pukul dia, apa pun sebab, saya tak nak akhirat kelak saya bimbang kegelapan. Maka apa pun kezaliman saya tak nak buat. Kezaliman pada isteri saya, kezaliman pada anak-anak saya, kezaliman pada kawan saya, zalim pada mana pun orang yang saya kenali, saya tak akan zalim dia. Saya tipu saya, kalau saya orang bisnes, saya tak akan tipu pelanggan saya. Ini zalim, saya susah akhirat kelak. Saya akan cakap betul, dia nak ambil-ambil, tak nak ambil sudah. Kerana kegelapan, kezaliman tu tak padan dengan kita untung sikit kat dunia ni. Tak padan. Dan ini menjadikan jalan ke syurga kita ini tersekat. Sebab itu tuan-tuan, keluarlah dari dunia dalam keadaan kita tak zalim sesiapa. Kalau ada, minta halal cepat. Minta halal ataupun bayar balik. Sama dia minta halal lah. Saya dulu pernah ngumpat awak, ngutuk awak, halalkan. Dia kata okey. Dia selamat. Ini orang yang untung. Kemudian Syekh menyebut yang terakhir. Di akhir zaman ni orang hidup banyak mengubah. Tuan-tuan, kita bila nak dekat agama ni, kita ubah macam-macam. Kita patut irtizam dengan apa yang Rasulullah bawa. Apa yang Nabi ajar kita. Dan diterangkan kepada kita oleh para ulama yang muktabar, yang ahli. Jadi tak terkeluar daripada amalan sunnah Nabi SAW. Ya, kita orang awam tak mungkin faham hadis secara zahir. Kita perlukan para ulama kita yang memang mereka berkemahiran untuk mereka beritahu larangan ini bila, kenapa, sebab apa. Mungkin hadis itu berupa larangan, tapi larangan itu bukan bersifat mutlak pada keadaan tertentu. Contoh, hadis ini mungkin bersifat suruhan, tapi suruhan itu bukan bersifat wajib. Ia mungkin bersifat sunat, sebagai contoh. Ulama-ulama yang muktabar ini tolong terangkan pada kita. Dan ulama tak akan menyalahi hadis, tapi dia menerangkan hadis. Tak ada ulama kata, oh, ni hadis lain kena ikut Tok Guru, jangan ikut hadis. Tak ada setolol itu ulama. Para ulama kata, ikut hadis. Tapi fahamnya macam ni, bukan faham macam awak faham tu, salah tu. Kepahamannya selalu begini. Kerana ahlu hadis, antara kelebihannya ialah dia memahami hadis atau disebut sebagai fiqhul hadis. Hadis ini bukan bermaksud larangan mutlak. Larangan bersebab. Hadis ini larangannya bila mana dalam keadaan biasa, tapi dalam keadaan darurat maka harus. Hadis ini larangannya kepada perempuan, kalau lelaki okey. Larangannya kepada lelaki, kalau perempuan okey. Maka kita perlukan penjelasan para ulama yang muktabar. Itu yang kita maksudkan kita ikut Tok Guru kita dalam penjelasan hadis tadi. Bukanlah kita sebut, oh, Nabi cakap lain, Tok Guru cakap lain, kita ikut Tok Guru. Itu bukan cara itu kita menyebut perkataan mungkar. Kita faham hadis macam ni, Tok Guru faham hadis macam ni, kita ikut Tok Guru. Itu betul. Saya faham hadis macam ni, tapi Tok Guru saya faham macam ni, awak ikut Tok Guru. Sebab Tok Guru awak kefahamannya ada asas. Awak kefahaman awak ikut dang je. Jah baca terjemah, faham sendiri. Mereka, para ulama, mereka faham kenapa. Di hadis ini, apakah maksudnya dosa kecil, dosa besar? Apakah memberi maksud selamanya atau seketika? Semua dipahami dengan begitu unik, dengan kepahaman ilmu mereka. Sebab tu dalam hadis ini kita panggil muskil hadis. Hadis muskil yang dipahami oleh ulama dengan gabungan semua hadis. Jadi kita kalau bukan ahli, kita taklah memandai-mandai sangat. Kita cari ulama yang memang ahli. Jadi kita kalau buat ibadat, tuan-tuan, jangan duk ubah-ubah pula. Suka-suka kita. Jaga keaslian agama kita. Bagaimana cara kita jaga? Belajar betul-betul. Jangan dengar orang cakap. Itu ada orang, dia mula hilang keaslian dia. Akhirnya nak mandi safa lah, buang bala safa lah, doa rabu safa. Walau ia bid'ah yang disepakati oleh ulama. Soalnya ada orang kita kata boleh. Tapi dia syaz. Syaz maknanya ganjil. Dia menyalahi semua ulama-ulama Islam. Yang kata ini mandi safa, mandi khurafat, dilarang dalam agama. Tiba dia kata boleh sebab tolak balik. Ini pendapat syaz. Pendapat syaz ni apa? Pendapat ganjil yang tak la yurtafat ilaihi. Tak payah kita peduli pendapat ini. Lepas tu para ulama menyebut secara jelas benda ni.
Kerana itu dalam beragama jangan duk tukar, jangan duk ubah. Kekalkan keasliannya. Dan kekalkan kefahamannya sebagaimana dipahami oleh ahlinya. Maka kita nak faham seahlinya. Sebab itu kita mengaji dengan ulama, orang soleh, yang memang ahlinya yang menerangkan pada kita. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.